Apa pendapat mufti mengenai lelaki yang menyalahkan wanita kerana tidak menutup aurat dan wanita yang menyalahkan lelaki kerana tidak menjaga nafsu? Tutup aurat pun kena, jaga nafsu pun kena lah. Maksudnya jaga nafsu ni, jaga nafsu daripada pergi ke tempat yang haram lah kan? Tapi tak boleh jadi alasan aku tak tutup aurat tu bukan hampa tu bernafsu. Ialah manusia memang Allah jadikan bernafsu, bukan lelaki saja, termasuk perempuan. Kalau kaedah itu dipakai secara umum tanpa begitu sewenang-wenangnya, satu orang boleh telanjang. Orang telanjang hampa nafsu kuat, orang telanjang pun terganggu. Cumanya ini saya nak sebutlah, cumanya kalau kita baca dalam sejarah Islam, dalam sejarah, bukanlah dengan tutup aurat, tutup rambut ni, ia pada sisi semua, hampir semua para ulama wajib. Ada satu dua qaul di sana dan di sini yang macam mengecualikan hal ini, tapi dianggap syaz dan tidak kuat. Ibn Ashur menyebut dalam Maqasidus Syariah ada beberapa pendapat yang dinukil yang tidak kuat. Umumnya wanita adalah aurat melainkan muka dan tapak tangan. Pada sisi jumhur, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Ada kaul yang memasukkan wajah juga aurat dengan mewajibkan purdah dan seumpamanya. Ini adalah pendapat-pendapat yang pada sisi ada pendapat kita dhaif. Ada orang kata ini aliran hujah yang kuat, orang-orang yang pegang pada sunnah semuanya pakai purdah. Ini juga tidak benar. Saudi pakai purdah benar. Tapi bukan semua ulama-ulama yang ahli hadis yang setuju dengan purdah ni. Hatta di kalangan golongan-golongan salafi, mereka juga berbeza tentang purdah ni. Albani menulis dua kitab sekurang-kurangnya menolak kewajipan memakai purdah. Ar-Radd al-Mufhid, dia tulis kitab. Niqab, kitab dia. Semua dia buktikan dalil-dalil yang banyak wanita tidak wajib menutup wajah. Sebab itu Nabi kenal wanita sekian dan sahabat kenal wanita lalu, wa kana imra'atun hasna, ini adalah wanita yang cantik, dia kenal. Termasuk Al-Fadl bin Abbas yang naik radif Nabi, naik di belakang Nabi pada masa haji. Nabi pusing kepala dia kerana dia tengok seorang wanita yang begitu cantik. Maksudnya wanita tak tutup muka. Dan pada zaman ini, terutama wanita-wanita yang berada di barat umpamanya, kalau dia tutup muka, dia satu kesusahan bagi dia. Dia patut memilih dalam konteks itu ialah kaul yang lebih ringan. Kerana sekarang orang nak tengok tak tahu siapa sekarang tuan-tuan tutup ni pasal Covid lah kan. Tapi bila nak pergi tak tahu muka dia siapa di sebalik wajah itu. Jadi ini juga ada. Okey. Cuma macam saya sebut tadi, pada zaman dahulu juga kita tengok dalam kitab fiqh, aurat hamba ialah separuh aurat orang merdeka. Jika ikut dalam kitab-kitab mazhab, hatta wanita pun boleh terdedah dadanya jika dia hamba. Dan hamba bukan semua tua, ada yang muda. Menunjukkan pada zaman dahulu hamba ni tak tutup, hamba sehingga Sayyidina Umar tegur apabila hamba pakai seperti mana orang merdeka tutup. Katanya terdedah auratnya, terdedah dadanya, itu adalah hamba. Wujud pada zaman Nabi SAW, wujud pada zaman para sahabat. Dan tak adalah para sahabat kata dah hancur iman mereka kerana hamba ada di sana sini. Dan Ibnu Umar memuji hamba-hamba Rom yang cantik. Jadi pemandangan itu adalah, tapi kerana aurat hamba dia tidak macam aurat lelaki. Sebab tu tuan-tuan baca dalam kitab fiqh, aurat wanita hamba antara pusat dengan lutut, aurat ini dia ada bab kerana hamba ni, ada satu bab khas mengenai mereka. Maka sebab itu
Isunya bukan nak suruh orang dedah aurat. Isunya sepatutnya setakat tengok orang tak pakai tudung taklah menjadi satu, tak boleh hidup aku 3 hari dah semayang tak khusyuk duk tengok orang bukan tak pakai tudung. Bukanlah isu sampai macam tu. Kita yang boleh bagi pandangan, boleh bagi pandangan pada dia. Dan kita kena bedakan hal-hal personal yang seperti ini, tutup aurat yang membabitkan tudung. Kita boleh nasihati dia, tapi dia bukan isu negara. Saya tuan-tuan nak kena, bukan isu negara, ia isu peribadi. Nak pergi nasihat. Kenapa tak pakai tudung? Dia beza di kalangan fuqaha antara aurat besar dan aurat kecil. Dan kita sebut juga beza hatta dalam tadi buka dan tapak tangan, di dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya dia memberikan kelonggaran kepada kaki wanita, tapak kaki dia, kerana itu sukar bagi dia. Ibn Taimiyah rahimahullah dia kata kalau wanita setiap kali semayang nak kena tutup kaki dia, sekarang tuan-tuan kata lah senang pakai stokin. Stokin ni zaman baru ni, dulu dia bukan ada kain stokin macam ni. Maka mereka bagikan pengecualian kerana wanita ni ada macam-macam. Ada wanita yang seperti isteri Az-Zubair Ibn Awwam yang kerja di ladang. Saya tak kata dia buka, maksud dia ada orang wanita kerja di ladang, mungkin di ladang kurma kering, tapi dulu wanita ada yang kerja di bendang, masuk ke sawah, masuk ke dalam air. Maka fiqh yang lebih luas dalam masalah ni perlulah untuk dilihat. Dan kita mesti ada, kita mungkin boleh tegur kekurangan dan aurat itu, tapi dia tidak boleh dijadikan aku tengok dia terdedah lah, tak pakai langsung. Ini salah satu kekurangan. Tapi kadang-kadang ada orang, dia ada kurang belah tu, dia ada lebih belah lain, dia sedekah lebih, dia baik. Kita imbangi hal itu. Kerana itu dosa peribadi dia yang boleh kita maklumkan pada dia.